kenyangnya lupa makan. Pergi mana nih? Tadi kan ada orang buka bilik ni. Apple. Pasal apa tu? Museum Seni Asia. Museum Seni Asia dekat mana? You tak pernah pergi ke? Memanglah aku tak pernah pergi. Oh, ruginya. Okey. Museum Seni Asia ni dia merupakan museum yang ada 3 tamadun Asia. Dia tamadun Asia. You tahu tak 3 tamadun tu apa? Tak tahu pula. Jangan banyak gagal. Oh, ya. Okey, ada tamadun Islam, ada tamadun Cina, ada tamadun India. Selain itu, museum ni pun ada tamadun daripada barang-barang daripada Jepun, daripada Louisiana dan banyak lagi negara. Menarik ya. Memang banyak sangat ilmu yang boleh dapat di museum. Nak tahu lagi tak? Naklah. Tapi kat mana tu? Betul lah kat sini. So, Elvin, you kata you nak tanya pasal Museum Seni Asia ni kan? Okay, I nak bawa you jumpa curator Museum Seni Asia ni. Curator? Curator you tak tahu ke? Tak tahulah curator tu apa. Okay, curator tu adalah seseorang yang mengendalikan sebuah museum. Okay. Kat Museum Seni Asia ni ada 2 orang curator, Encik Aziz dengan Puan Zahirah. Puan Zahirah. So, apa kata kita jumpa Puan Zahirah? Kenapa tak Encik Aziz pun? Encik Aziz tak ada hari ni, Puan Zahirah yang ada. Oh. Okey, jom. Jom. Oh, menariknya. Kan, cantik. Dewan Tan Sri Datuk Tan Wek Ho. Ada Facebook lagi. Jom like. Jom, ni kita like ni. Museum Seni Asia, Galeri Seni, Universiti Malaya. Like us. Okay, jom. Wah, Wow, apa tu? banyaknya sana. Ni bukan Cina lah. Hah? Bukan Cina? Elephant. Mana? Elephant bahasa Melayu apa? Gajah. Gajah. Ni sebut gajah lah. Ini nampak macam single kan? Adalah sikit. Yang ini bukan gajah. Gajah. Elvin, kata nak jumpa Puan Zahirah. Dah lambat dah ni. Okay, jom. Ceritakan sikit latar belakang Puan Zahirah. Secara ringkas. Saya curator museum sini. Dah bulan 7 ni genap 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 tahun saya di sini. Baru 7 tahun. Lagi banyak pengalaman belum diraih. Ya, itu je. Sama-sama? Okey. Okey, berkenaan dengan Museum Seni Asia. First sekali, apakah sejarah Museum Seni Asia di Universiti Malaya ini? Apakah sejarah? Sejarah penubuhan ke? Ya, sejarah. Sejarah penubuhan kalau secara ringkasnya, museum telah lama terbentuk ketika Universiti Malaya berada di kampus Singapura lagi. Ya, lama dah. Masa tu kita ada terima patung bangsa dari Thailand, tak silap saya. Itu ia menjadi permulaan. Jadi permulaan untuk kita fikirkan kita perlu ada satu museum. So dari situ setiap tahun kita banyak perolehan baru, kita terima, kita beli semua ni kan. So daripada satu sekarang ni dah jadi hampir 6,000 koleksi. Bukan koleksi, hampir 6,000 item barang-barang koleksi artifak yang kita dah ada. Dan bila kita berpindah ke kampus KL, museum berada di pelbagai bangunan. So kita tak ada tempat khas. Cuma pada tahun 1980 baru secara rasminya kita diberi satu bangunan khas untuk museum yang tidak akan berpindah randah lagi lah. Di sinilah 1980 kalau tak salah saya. Jadi dari situ berkembang dan berkembang lagi lah kita punya koleksi di sini.
So, Wan, boleh tak saya tahu fungsi museum ni kepada pelajar Universiti Malaya? Khusus kepada fungsi kepada pelajar universiti sahaja ke? Atau umum? Boleh lah. Sebenarnya, saya tak tahu. Kalau orang datang museum orang rasa boring kot. Boleh ke? Kalau orang suka sejarah, minat. Kalau rombongan sekolah datang, dia ambil gambar, post-post, bye-bye. Sebenarnya, saya senang je bila rombongan sekolah datang. Ini saya kasih taklimat di sini, saya kata satu soalan ke dia orang. Kalau tak ada museum, barang-barang macam macam contoh gobek api, you all pernah tengok tak? Tak. So kat mana you all nak tengok? Museum. So itu antara fungsi dia yang secara umumnya saya nak nampak, saya nak pelajar faham apa fungsi museum. So kalau kita ada institusi museum seperti ini, you rasa in future generasi baru boleh tak tengok barang-barang lama yang pernah ada. Contoh saya kata gobek api itu adalah kiranya satu permulaan sehingga yang secara moden kita pakai lighter, pakai pemetikan api kan. Dulu orang pakai, kita pakai gobek api yang kita pakai guna belerang secara manual. So sebelum adanya mancing, sebelum adanya lighter, kita ada barang tu, fungsinya sama. Jadi nak tengok benda ni yang lama-lama, di museum. Mungkin kalau tak ada museum, individu atau kolektor yang simpan. Jadi antara fungsi museum, yes, kita pelihara benda ni. Kalau museum tak pelihara, kat mana lagi you all nak tengok? Even mungkin you kata tak pernah wujud sama sekali. Tapi museum menyimpan semua ini supaya generasi yang depan lagi boleh tengok lagi benda-benda macam ni. So itu antara fungsi museum, memelihara koleksi kita, warisan kita lah. Kalau macam untuk pelajar yang bicara, ada tak yang datang macam buat kajian? Yes, mungkin bezanya sebab kita berada di dalam sebuah universiti. Kita lemah kepada berorientasikan pendidikan. Kita berbeza dengan museum negara. Dia berbayar, okey, dan dia memang public lah. Tapi kalau you datang museum Seni Asia, bezanya dengan museum negara, kita berorientasikan pendidikan. Maknanya kalau ada pelajar master ke nak buat tesis ke apa, dan barang-barang yang dia nak buat kajian tu ada di sini, kita galakkan. Kita hands on dia nak tengok, tapi menerusi pengawasan kita lah. So kita keluarkan, dia boleh rasa sendiri, feel ceramik-ceramik yang ada dekat sini. So kita galakkan, tak ada masalah. Itu berbeza kat kita dengan museum luar. Tak payah. Ya, tetap bayar. Memang kalau menurut museum antarabangsa pun, kita panggil ICON, aku lupa setiap buat. Museum adalah sebuah institusi yang tidak berasaskan keuntungan secara dasarnya. Tapi mungkin museum-museum atau galeri private dia berbayar sebab dia nak run dia punya bisnes kan. Ya, so, tapi kita mungkin more to government sector kita tak, tetapi kita masih berkonsepkan tidak ada keuntungan. Samping mempamerkan barang-barang dan macam apakah aktiviti yang telah dianjurkan oleh museum? Aktiviti ke pameran ke sepanjang museum ini hidupkan? Kita punya major business kita pameran. Kita pameran. And then kalau kita buat seminar ke talk ke, itu lebih kepada pocket activity. Pengisian pameran kita. Macam kita buat pameran bawah ni, Faces of Russia ni. Pocket activity dia mungkin this Saturday ke next Saturday kita ada buat bengkel workshop untuk buat sketches, live sketches. So tak adalah, selalunya kita buat pameran sebulan, and then dalam tempoh sebulan tu kita kena satu pocket activity dia. Contohnya bengkel, live sketches kan, supaya ada pengisian. Kalau tidak buat pameran dia takut tak ramai orang datang. Mungkin orang nak belajar macam mana teknik-teknik yang sketches kat bawah tu buat kan. So kalau berbalik pada soalan you tadi, apa pameran kita? Yes, banyak pameran kita buat. Even yang international pun, yang kira rare pun kita dah pernah buat. Macam kita buat bom atom Nagasaki Hiroshima tahun 2009 ke 2010, hampir 10,000 visitors kita dapat.
3 tahun sudah kita buat ancient Chinese padlock. So benda-benda macam ni orang nak tengok sebab dia tak pernah berlaku di Malaysia, tak pernah kita bawa. So ini adalah antara 2 pameran yang first ever di Malaysia. Jadi mungkin kat situ ramai orang datang lah. So cabaran kita sekarang ialah mencari pameran sebegitu. Cuma kalau pameran lukisan ni saya rasa tak ada masalah sebab ramai artis nak cari ruang. Dia approach kita. Kita ada ruang, dia approach kita, kita kasih. So pameran ada. Tapi untuk pameran yang lebih sejarah macam yang kata Kometo, ancient Chinese padlock, benda-benda macam ni something yang rare, yang susah nak cari sebenarnya. So next punya cabaran kita tak tahu lagi kita nak cari kat mana. Mungkin kita kena approach individu yang ada collection sendiri. Macam yang padlock tu ada profesor simpan daripada ancient. Contoh sekarang kunci paling canggih you rasa macam mana? Kunci dia padlock kan. Paling canggih you rasa? Rasa paling canggih pun kunci kereta kot, titok-titok je. Tapi masa pameran tu kita buat progress dia. Memang ada kunci turbo pintu sekarang, tapi dia punya ancient dia bermula dengan bongkar kayu saja. Kunci dia daripada bongkar kayu sehingga penggunaan logam, kunci logam yang padlock tanpa memerlukan kunci. Dia guna kod, karakter Cina, ada guna just guna hanya owner saja tahu macam mana nak buka dia. Ada masuk keluar masuk, so banyak dalam bentuk puzzle. So uniknya yes, uniknya orang. So dia lebih kepada mechanical cara buka. Dia ada kunci, dia ada padlock, tak semestinya pada buka. Bila you masuk, dia kena pusing dah bahagian. Dia technical. So itu interesting. Yes, itu mechanical punya. Ibu profesor tu pun memang engineering punya, mechanical engineering sampai lain. Dia berminat, so dia simpan. So sejarahnya dari situ, kunci itu, bentuk kunci itu sama dengan bentuk kunci yang berada di pintu Kaabah. Pernah dengar Kaabah? Orang Muslim punya worship punya Kaabah. Kita setiap tahun kita ada musim haji. Kita ada satu kotak besar kita round tu. So pintu dia guna mangga yang sama. So bayangkan kunci itu dari China, and then kita berada di Mekah. Sejarah ni kita boleh, mesti ada sejarah yang menarik dari situ. Sebab I pergi ke Museum Kesenian Islam, I nampak kunci yang sama masa dia pamerkan dan kunci yang berada di Kaabah. Macam mana tu? Apa kita nak kaitkan? So itu sejarah yang menarik. Okay? Dipelajari kajian. Secara tak langsung kita tahu, okay, kita guna padlock yang sama. Tapi China dan di negara Islam. Macam mana tu? Nak tahu macam mana pihak museum memilih barang-barang yang dipamerkan, cincin, kuliah. Kita ada 2. Sekarang saya tanya di balik. Pameran yang maksudkan kita pameran tetap 3233. Pameran yang sementara yang sentiasa berubah di bawah tu. So soalannya ialah Macam mana pihak museum pilih barang-barang yang untuk dipamerkan? Bukan pilih ambil je ke, buat kajian ke, macam mana? Pilih dalam bagi ke? Pilih dalam kata kita beli atau pilih dalam kata kita pilih pameran di bawah? Beli. Barang-barang ni macam mana pilih? Kebanyakan pameran kita beli collection ni kita beli di auction house. Okay. So macam mana? Yes. Macam mana kita kita pilih tu yang rare lah, sesuatu yang rare. Kita ada banyak koleksi yang daripada Chinese ware. Okay, and of course kita cari benda yang kita tak pernah ada lagi lah. Sebab sebut ceramik banyak sangat sekarang. So mungkin even Chinese ware saja dah banyak. Long Yuan punya tu, crowd porcelain, so banyak. So kalau kita dah ada, mungkin kita tak perlu beli lagi lah pilihan dia. Yang ni memang Islamik yang dulu-dulu ke? Yes. Yang kopi kan? No. Apa yang ada dalam, yes, authentic. Apa yang ada di dalam museum ini semuanya original. Kecuali kalau you tengok kat tingkat 3 ada satu kotak yang ada lubang kat tengah tu. Tahu. Okay. Atas ni kalau berkata replika. Yes, itu replika. Itu saja replika. Fiber, diperbuat pada fiber dengan dekat luar museum yang ada macam batu, stalagmite, medallion. Okay. Itu saja yang replika, fiber. Yang lain original. Kalau you nak ambil, you tengok CCTV yang ada di sini.
Senang nak cari balik. Semuanya yang unik. Even sekolah dari kita kan banyak delegasi tetamu visi datang, and then dia orang bawa ke sini. Ada I rasa dia pun mungkin minat juga dia pilih beberapa koleksi dia kata this is treasure. Maknanya kita ada koleksi yang unik, yang mungkin sukar didapati. Even yang Sawakhalok Manhunt Elephant dari Thailand ni pun I difahamkan ada 22 pieces in the world. Kita ada 3 ke 4. So the rest carilah. So kita ada yang ancient punya, yang sangat rare, yang unik. Even kita juga adalah pengumpul terbesar koleksi kendi. Terbesar koleksi kendi. Okay, I tak rasa terbesar di Malaysia, saya rasa Tenggara kot. Tak cakap I tak pasti. So you tak tahu kan? Tak tahu. Kalau you interview baru you tahu kan? You ingat lah, museum dia biasa. Kat rumah pun ada pingat-pingat. Seorang fikir macam tu, yes. Cuma kalau kita korek sejarah-sejarah you benar rasa menarik, apa yang berada kat museum ni? Cuma kalau you pergi museum negara ke museum kesenian Islam, ada pedang-pedang sejarah tu unik kalau you tahu dia punya cerita. Yes. Nak tahu dah sepanjang penubuhan museum seni Asia ni, apakah cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi? Cabaran dia sebanyak penganjuran pameran. Pelbagai. Macam kalau kita buat international, kita bawa barang-barang macam contoh bom atom Nagasaki. Cabarannya kita nak bawa barang-barang tu yang berkaitan dengan custom, immigration, itu cabaran dia. Kadang-kadang kita takut barang kita tersangkut dekat custom. So kita kena clear everything sebelum sampai ke sini. Walaupun museum ni dia lebih kepada kerajaan. Tak juga, dia kena clear, documentation kena clear. Okey, kalau barang-barang ni sampai ke sini untuk tujuan apa? Pameran sehingga berapa? Sehingga sekian. Kena detail dalam borang-borang staff supaya timing yang sama dia kena pulangkan. Semua ni kena clear. Dia contoh macam sekarang ni kan orang banyak melabur tentang painting, Picasso kan. You bayangkan kalaulah barang-barang ni dikeluarkan dari sebuah negara, tak ada dokumentasi, once dia keluar dia tak boleh masuk balik. Begitu juga kita. Kalau kita tak lengkap kita punya dokumen, kita punya lukisan-lukisan yang mahal dekat art gallery sekarang kita tahu kita ada art gallery kan. So kalau kita ada kita tak jelas kita punya dokumen, kira sijil beranak kita punya artwork kita tak clear. Kalau kita tiba-tiba pihak lain ajak kita buat pameran, kita bawa kita punya lukisan original ni, tengok dokumen tak lengkap, tak silap kita punya lukisan boleh tersangkut dekat negara tu. Dia dapat, kita balik tangan kosong. Itu bahayanya. So cabaran-cabaran dia documentation lah kalau melibatkan pameran antarabangsa. Okey, dan cabaran yang selalu cabarannya untuk dapatkan pameran lah, yang ada impact kuat. Macam saya kata, impact kuat macam Bumetong, Ancient Chinese Backlog. Saya kata dia impact kuat adalah saya rumuskan kepada visitors yang datang. Kalau visitor yang ramai tu bagi saya impact yang besar. Even sebelum saya masuk katanya dia orang ada buat pameran misteri. Itu pun dia kata memang ramai orang datang. Pameran misteri, orang suka tengok benda-benda macam ni kan. So cabarannya untuk dapatkan pameran sebegini lagi. Tapi pameran kalau lukisan tak ada masalah macam saya kata. Artis ramai di Malaysia, untuk lokal dengan international. Dia orang cuba tunggu ruang saja. Kalau kita kasih ruang, ramai yang datang. Even kalau pameran berasaskan lukisan, kita penuh sehingga tahun depan. Tapi pameran berasaskan history, macam saya kata tu, sukar kita nak dapat. Macam mana kita nak cari, you rasa? Betul tak? Takkan nak tahu tanya, you ada collection tu saya. So itu cabaran dia. Get it? Okay. So, kulit apa dah? Ni tahu tak apa? Saya tak tahu, tapi saya pernah tengok. Pernah tengok? Ni dipanggil wayang kulit. Wayang kulit. Yang biasanya kat Kelantan, yang akan ada orang main pegang benda ni, dia pancarkan cahaya, kain putih, so dia gerak-gerak kan, so dia macam wayang.
Pernah tengok? Tak pernah lah. Nanti I bawa you. Tengok kan. Nak? Sana ada? Ada, sampai sekarang ada. Mesti nak lah kan? Jom kita tengok lagi. Ini aku nak. Kami banyak. Oh, ada. Kan dari mana? Kena dah baca. Ni main macam mana ni? Ni. Sikit-sikit. Kau tak nama dia apa? Tak tahu. Dia namanya Rampion. Ni alat muzik Thailand kan? Saya pernah tengok lah. Tapi tak tahu macam mana. Ini saya tahu. Apa? Pang kan? Cuma sikit. Biasanya orang main kumpang waktu bila? Waktu perayaan. Waktu keduli. Oh, pandai kita. Yang ni? Yang ni tak tahu. Yang ni macam alat muzik Cina pun ada. Ni namanya gabus besar. Tak ada suara tu. Dia macam gitar lah sikit. Sebab dia punya tangan dah. Bagus sangat. Okey. Ini kan Yang ni cangkat. congkak. Dia pernah main congkak? Pernah. Waktu kecil lah. Sekarang saya tak main. Tak main. This one? Ini sembah tangan. Kan? Kalau aku sedap. Lagi. Wow. Wow. Ini. Ini yang Pandai tu. halo, kakak. Ini semua dengan Alvin. Best tak datang ke museum sini asal? Lepas ni nak datang lagi tak? Nak lah tu. Nak bawa siapa? Bawa kawan. Promise. Bawa bahannya banyak kawan. Sini saja kan? Bukan gitu lah, Sven. Betul. Jom. Jom. Okey, selamat petang dan salam sejahtera. Nama saya Ung Meng Hong daripada Fakulti Social Science dan Sastra. Saya merupakan pelajar daripada Jabatan Pengajar Antarabangsa dan Strategik tahun pertama. Okey, pada hari ini saya dengan rakan saya telah mengunjungi Museum Seni Asiani. Dalam kunjungan tersebut, saya telah berpeluang untuk menyaksikan pelbagai koleksi artifak, misalnya replika, seramik, alat logam, kayu-kayu yang kesenian dan juga lukisan-lukisan artifak. So saya merasa sangat gembira kerana museum ni bukan berorientasikan komersial, sebaliknya ada berorientasikan untuk tujuan pendidikan. Dia membenarkan pihak-pihak universiti seperti mahasiswa dengan mahasiswi untuk datang mengunjung atas tujuan kajian dan untuk pengetahuan. So sebagai seorang warga Malaysia yang berbangsa Cina, saya juga merasa sangat gembira kerana museum ini terdapat banyak koleksi yang daripada Cina yang menerangkan tentang asal-usul dan kebudayaan kesenian Cina yang membolehkan saya lebih memahami tentang kebudayaan Cina. Okey. Bukan itu sahaja, saya juga berpeluang untuk menyaksikan koleksi-koleksi artifak daripada tamadun Islam, India, daripada Asia Tenggara, daripada Jepun, Korea dan banyak lagi lah. Okey. Dengan ni
saya berharap museum ni boleh terus terpelihara dengan menyimpan banyak lagi koleksi daripada sebelumnya. Dan dengan harapan saya berharaplah lebih ramai pelawat boleh datang ke museum ni untuk menyaksikan keunikan yang terdapat dalam Museum Seni Asia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Kalila binti Al-Ghamid. Saya pada Fakulti Sastra dan Sains Sosial daripada Jabatan Sejarah. Hari ini saya datang ke Museum Seni Asia dan saya berasa sangat teruja kerana museum ini sangat menarik. Sebagai seorang pelajar sejarah, saya dapat sumber pengetahuan tentang negara-negara Asia untuk dijadikan sebagai sumber rujukan saya pada masa akan datang. Dan saya juga dapati di museum ini terdapat pelbagai barang-barang lama yang saya sendiri tidak tahu, dan saya juga amat tertarik dengan museum di sini. Sekian, terima kasih. Selamat petang dan selamat sejahtera. Nama saya Ki Hun Mei dari Fakulti Sastra dan Sains Sosial dan saya dari Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial. Hari ini saya sangat gembira kerana saya sempat untuk mengunjungi Museum Seni Asia. Museum Seni Asia ini dia telah menyimpan khazanah dari 3 tamadun, iaitu tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Melayu. Dan semua khazanah di sini ada meliputi seramik, pinggan dari Jepun, lepas tu acar dan semua benda-benda dan khazanah di sini memang menarik dan cantik. Dan tempat ini telah membuka mata saya dan saya pun baru tahu bahawa Universiti Malaya ada tempat ini. So lepas ini saya akan menjemput rakan-rakan saya untuk datang ke Museum Seni Asia. Sebab kalau saya pun tak buat projek, saya pun tak tahu tempat ini. UM ni memang ada tempat yang menarik. So museum ni dapat meningkatkan pengetahuan kita dan dapat membantu kita untuk menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah. Dan semua acar dan khazanah yang ada di Museum Seni Asia itu sebenarnya sebahagian dari kita telah belajar di sejarah kita. Dan hari ini saya amat bertuah sebab saya dapat mengunjungi Museum Seni Asia dan menengok dan melihat sendiri semua khazanah yang ada di sini. Baik, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Wahid Jais. Nama saya Siti Aisyah Kamul Zaman. Saya merupakan pelajar pengajar media dari Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Hari ini saya dan rakan-rakan telah mengunjungi Museum Seni Asia di UM untuk kerja khusus lintas. Dan banyak yang saya pelajari, dan saya dapati museum ini ada kelebihannya dan ada sedikit kekurangan. Okay, saya akan bercakap tentang kelebihan museum ini. Bagi saya, museum ini sangat istimewa sebab kebanyakan artifak yang dipamerkan merupakan artifak yang sangat-sangat unik dan datang daripada negara-negara luar seperti Jepun, Malaysia dan lain-lain lagi. So, saya sangat berbangga menjadi mahasiswa UM kerana UM dapat mengumpulkan artifak-artifak ini yang begitu berharga untuk dipamerkan kepada para pelajar, orang-orang luar serta tenaga-tenaga pekerja di UM. Okey, kekurangan Museum Seni Asia ini pula adalah kurangnya promosi untuk lebih mengetengahkan keunikan museum ini kepada orang-orang luar, malah kepada mahasiswa sendiri, kerana saya yakin masih ada segelintir mahasiswa yang tidak sedar akan kewujudan museum ini, dan mereka mungkin tidak pernah menjejakkan kaki untuk melihat sendiri barang-barang yang dipamerkan. Oleh itu, langkah-langkah promosi haruslah diambil oleh pihak museum agar museum ini lebih meriah dan lebih popular setanding dengan museum negara. Yang kedua, saya lihat di museum ini ada banyak ruang-ruang kosong yang saya fikir boleh diisi dengan maklumat-maklumat tambahan supaya para pelajar dapat mengaut lebih ilmu tentang artifak-artifak yang dipamerkan. Kerana ruang-ruang kosong ini
membuatkan muzium ini kelihatan kurang menarik, dan mungkin itu salah satu faktor kurangnya kunjungan pelajar di muzium ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya binti Muhammad Ali daripada Fakulti Alam Bina jurusan Harta Tanah. Ini kali pertama saya datang ke Muzium Seni Asia dan saya begitu teruja melihat begitu banyak artifak-artifak dan monumen yang ditinggalkan. Contohnya kendi, Japan pottery and martaban pottery contohnya. Melalui muzium ini juga saya dapat menimba pengetahuan lebih tentang jenis-jenis pottery contohnya dan kendi.